Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selepas kita sudah mengenal bagaimana rupa dan bentuk fi'il mudhari' itu, maka pada hari ini saya akan terangkan lagi dipanggil tasrif fi'il mudhari'. Tasrif fi'il mudhari' ini merupakan ilmu saraf sebenarnya, tetapi kita bawakan juga di sini agar kita mengenal bentuk-bentuk fi'il mudhari'. Jadi di samping fi'il mudhari'nya itu, di awalnya ada alif, ada nun, ada ya, ada ta. Kita perlu kenal bentuk-bentuk fi'il mudhari' agar kita tidak tertukar dengan fi'il-fi'il yang lain. Maka untuk mengenal secara detail mengenai bentuk-bentuk fi'il mudhari' itu adalah kita memahami pada tasrif yang akan dipaparkan sebentar lagi. Okey. Di sini perlu kita faham, dalam fi'il ataupun dalam perbuatan itu ada perbuatan yang merujuk kepada mufrad ataupun seorang. Ada perbuatan yang menunjuk kata dilakukan oleh dua orang, tasniah dipanggil. Ada perbuatan yang menunjukkan kepada jamak ataupun banyak orang yang melakukan. Kadang-kadang kita kata seorang yang buat, kadang-kadang kita kata dua orang yang buat, kadang-kadang kita kata ramai orang yang buat. Maka itu perlu kita faham di sini. Dan yang kedua yang perlu kita fahamkan, ada jenis perbuatan merujuk kepada lelaki. Lelaki satu, lelaki. Yang kedua, ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib ini maknanya lelaki itu tiada di hadapan kita. Kita nak bercakap tentang perbuatan seorang lelaki dan lelaki itu tidak berada di hadapan kita, dipanggil lelaki ghaib. Yang kedua, perempuan ghaibah. Maknanya kita nak bercakap perbuatan yang dilakukan oleh perempuan dan perempuan itu ghaibah, maknanya tiada di hadapan kita. Contoh, saya cakap Fatimah tadi dia datang ziarah saya, kemudian dia sudah balik ke kampung. Itu contoh bentuk perbuatan. Kita menceritakan Fatimah datang menziarahi kita, sedangkan Fatimah itu tidak berada di hadapan kita. Maka kita akan gunakan fi'il ini. Dan yang ketiga, lelaki yang dihadap cakap. Maknanya kita bercakap dengan seseorang yang berada di hadapan kita, dan yang berada di hadapan kita itu adalah lelaki. Kita akan menggunakan fi'il ini. Jadi saya akan paparkan. Dan yang keempat, perempuan yang kita hadap cakap. Contohnya, saya bercakap dengan satu orang perempuan, maka saya perlu gunakan bentuk-bentuk fi'il ini. Jangan dicampurkan, yang lelaki kita gunakan yang perempuan, yang perempuan kita gunakan yang lelaki. Ini sangat penting dalam pemahaman bahasa Arab. Dan yang terakhir sekali adalah diri orang yang bercakap. Okey, nanti kita lihat satu persatu bentuk-bentuk fi'il. Ada bentuk fi'il untuk lelaki ghaib yang mufrad, yang tasniah, dan juga yang banyak. Ada juga bentuk-bentuk fi'il untuk perempuan yang ghaibah, yang tiada di hadapan kita, untuk seorang, dua orang dan juga ramai. Okey, cuba kita lihat. Ya, saya tunjuk satu-satu agar mudah. Yang pertama, kita tengok yadribu. Saya ambil kalimah yadribu, maknanya sedang atau akan. Saya masih lagi menggunakan tradisi terjemahan lama agar kita memahami. Jadi oleh kerana yadribu fi'il mudhari' ini kita sudah faham, padanya ada dua makna, makna yang sedang berlaku dan juga makna yang akan datang. Maka saya datangkan kedua-dua makna ini agar kita faham. Okey, cuba faham mengikut cara saya menterjemahkan. Kalau yadribu sedang atau akan memukul dia. Dia ni siapa? Ni seorang lelaki.
Dia ni siapa? Lelaki yang ghaib. Sedang atau akan memukullah dia. Dia ni siapa? Kita letaklah dia ni, contohnya Zaid. Sedang atau akan memukullah Zaid. Zaid tu di mana? Zaid tu tiada di hadapan kita. Kita sedang bercakap mengenai keadaan ataupun hal dia. Okey, mudah-mudahan faham. Kita tengok yang kedua, yadribani. Maknanya sedang atau akan memukul dia. Dia ni siapa? Ni, dua orang. Dua orang apa? Dua orang lelaki. Lelaki yang mana? Lelaki yang gaib, yang tiada di hadapan kita. Oh, macam kita kata dia ni siapa? Kita katalah dia ni Zaid dan Umar. Maknanya sedang atau akan memukullah dia, iaitu Zaid dan Umar. Okey, kita gunakan kalimah yadribani. Dan yang ketiga, yadribuna, sedang atau akan memukul mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu ramai. Bila kata ramai, 3 orang ke atas. Dan mereka itu berada di mana? Berada tiada di hadapan kita, gaib. Okey. Jadi yadribu, yadribani, yadribuna. Yadribu untuk seorang, yadribani untuk 2 orang, yadribuna untuk ramai. Seterusnya tadribu. Kita tengok, kalau lelaki guna ya, kalau perempuan guna ta untuk membezakan. Tadribu sama juga, sedang atau akan memukul dia. Dia tu siapa? Seorang. Seorang apa? Perempuan yang ghaibah, yang tiada di hadapan. Dan yang kedua, tadribani, sedang atau akan memukul dia. Dia tu siapa? 2 orang perempuan. 2 perempuan yang ghaib. Nah, di sini yadribna. Di hujung ni ada ya. Tadribu, tadribani, yadribna. Ini beza. Sedang atau akan memukul mereka itu. Ini ramai orang perempuan yang ghaib, yang tiada di hadapan kita. Okey. Kita tengok kepada tasrif seterusnya. Tadribu. Okey. Tadribu, sedang atau akan memukul kamu. Sedang atau akan memukul kamu. Ini tadribu ni untuk orang kita cakap. Kita kata contoh, adakah kamu yang memukul Zaid? Atau tadribu Zaidan, adakah kamu yang memukul Zaid? Okey. Kamu tu siapa? Seorang apa? Seorang lelaki yang dihadap cakap. Maknanya seorang lelaki yang berada di hadapan kita. Yang seterusnya tadribani, sedang atau akan memukul kamu. Maknanya kamu ni siapa? Dua orang lelaki yang kita sedang bercakap dengannya. Dan seterusnya tadribuna, sedang atau akan memukul kamu semua. Kamu semua ni siapa? Lelaki. Dan seterusnya tadribina, ini untuk perempuan. Tadribina, sedang atau akan memukul kamu. Kamu apa? Seorang apa? Perempuan. Kita sedang bercakap. Jadi orang Arab dia beza. Kalau cakap dengan lelaki, dia guna tadribu. Cakap dengan perempuan, guna tadribina. Cumanya di sini sama dengan lelaki, sama saja. Tadribani, lelaki pun tadribani. Cuma hendak membezakan tadribani untuk perempuan, kita menilai kepada ayat yang sedang dituturkan. Tadribani, sedang atau akan memukul kamu. Siapa? 2 perempuan yang dihadapkan cakap. Dan seterusnya tadribna, sedang atau akan memukul kamu. Kamu siapa? Perempuan yang sedang dihadap cakap. Dan seterusnya adalah diri orang yang bercakap, adribu, maknanya sedang atau akan memukul saya. Kita kata adribu Zaidan, saya sedang memukul Zaid. Adribu ni menunjuk kepada diri orang yang bercakap, saya. Diri orang yang bercakap iaitu saya. Ataupun yang terakhir,
nadribu, sedang atau akan memukul kami. Ini nadr. Kalau saya gunakan alif. Kalau kami gunakan nun. Nadribu, sedang atau akan memukul kami, pada diri orang yang bercakap. Contohnya kita kata nadribu Zaidan, kami semua akan pukul Zaid. Ataupun nadribu Zaidan, jom kita pergi pukul Zaid. Nadribu, gunakan nadribu. Okey. Okey. Nanti kita belajar tasrif. Belajar tasrif kena tengok banyak kali ni kat sini ni, kan? Contoh yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna adribuna adribu. Ulang lagi. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna adribuna adribu. Mudah-mudahan ayah anda dan bonda dapat memahami, dan perlu lihat video ini berkali-kali agar kita memahami, kerana ini sangat-sangat penting untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kerana setiap sudut itu amat penting ia dibicarakan dan ia difahami. Mudah-mudahan wallahu ta'ala a'lam bissawab.